Selamat pagi kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Kami adalah dari kumpulan 2. Ahli-ahli kumpulan 2 ialah Yak Jie-shen, Peng Ge-ye, Yak Yifang, Liu Bingxi, Chu Zixing, dan Gan Jingwan. Kami akan membincangkan tajuk pemupukan nilai dan disiplin dari segi peranan sekolah, PIBG, masyarakat dan undang-undang. Ini adalah isi kandungan kumpulan kami. Sekarang, saya akan membincangkan definisi disiplin. Menurut Kamus Dewan 1989, disiplin merujuk kepada latihan terutamanya pemikiran dan kelakuan supaya seseorang boleh mengawal diri sendiri mengikut peraturan yang ditetapkan. Masalah disiplin di sekolah termasuklah penting sekolah, penting kelas, melawan guru, bersikap antisosial, bergaduh, membuli, merokok dan sebagainya. Untuk menangani masalah disiplin, para pelajar seharusnya dididik dan ditanam nilai-nilai murni untuk membentuk shakhsiat yang baik, seperti yang dinyatakan dalam falsafah pendidikan negara. Pelajar yang mempunyai shakhsiat yang baik akan sentiasa menjaga kelakuan diri supaya tidak menimbulkan masalah disiplin. Kemenjadian shakhsiat seseorang pelajar amat bergantung kepada orang-orang yang dijumpai dan persekitaran yang dialami. Oleh itu, ibu bapa, pihak sekolah, PIBG, masyarakat dan undang-undang harus memainkan peranan masing-masing untuk membantu mengurangkan masalah disiplin. Oleh itu, pemupukan nilai murni dan masalah disiplin akan dapat dikurangkan dengan kerjasama dari semua lapisan masyarakat. Sekarang, saya akan menyerahkan kepada Saudari Chu Zixing. Selamat sejahtera kepada doktor dan kawan-kawan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang peranan sekolah dalam pemupukan nilai dan disiplin. Okay, next. Okay. Seperti yang kita tahu, sekolah bukan sahaja sebagai badan mengajar, tetapi merupakan institusi yang bertanggung jawab untuk membentuk disiplin, sosial dan juga moral pelajar. Namun, walau bagaimanapun, isu Make School Safer Place ini telah menjaminkan kegagalan peranan sekolah dalam usaha ini. Betapa seorang guru lelaki yang telah menjadikan isu rokok sebagai bahan jumaka dalam kelas pendidikan kesehatan di sebuah sekolah menengah daerah Kuala Selangor. Tingkah laku guru lelaki tersebut telah melanggar tata susila Kod Etika Profesion Keguruan 2003 dan beliau gagal melaksanakan tanggung jawab terhadap pelajarnya kerana gagal menunjukkan contoh pertuturan dan tingkah laku yang baik. Beliau juga gagal melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara kerana telah menyebarkan ajaran negatif yang menjejaskan kepentingan pelajar perempuan dengan gurauan tersebut. Okay, next. Sebagai impak daripada isu ini, pelajar perempuan akan kehilangan rasa selamat terhadap persekitaran sekolah, maka masyarakat juga akan berasa kecewa dan hilang rasa percaya terhadap peranan sekolah sebagai tempat pemupukan insan yang berdisiplin dan berakhlak mulia. Okay, next. Terdapat juga cabaran terhadap pihak sekolah dalam pembentukan disiplin sekolah, terutama terdapat ibu bapa yang sering bercampur tangan dalam urusan disiplin sekolah. Ini akan menyebabkan pihak sekolah
tidak dapat memberi hukuman atau tindakan yang wajar terhadap murid berkenaan, dan murid berkenaan akan mengambil ringan tentang masalah disiplin yang telah dilakukan. Menurut Noraini 2018, murid-murid terutama pelajar sekolah menengah yang sedang mengalami konflik identiti dalam tahap pembangunan psikososial, mereka akan bertindak mengikut perasaan dan suka mengawal emosi, maka mereka akan mudah terlibat dalam masalah disiplin dan perbuatan yang negatif. Okay, next. Sekarang saya akan menerangkan tentang peranan sekolah dalam pemupukan nilai dan disiplin. Yang pertama, pihak sekolah perlulah membina hubungan yang mesra dengan ibu bapa untuk seperti mengadakan perbincangan masalah disiplin murid bersama ibu bapa untuk membincangkan penyelesaian yang mendapat persetujuan kedua-dua pihaknya. Oleh itu, tiada konflik yang akan berlaku. Yang kedua, jawatan kuasa unit disiplin, guru-guru dan juga bimbingan counseling perlulah bekerja sama untuk membentuk masalah disiplin yang berlaku. Contohnya, mengadakan lawatan ke rumah belajar untuk menyiasat punca masalah disiplin pelajar tersebut. Okay, next. Selain itu, guru haruslah menunjukkan contoh teladan yang baik. Hal ini demikian kerana setiap tingkah laku guru akan dicontohi oleh anak muridnya, contohnya dari segi pertuturan dan juga tingkah laku. Di samping itu, layanan yang sama rata perlu diberikan kepada setiap pelajar tanpa mengira kaum, warna kulit, cantina, latar belakang keluarga atau pencapaian akademik. Dan layanan yang adil perlu diberi dalam program pendidikan, panduan kebajikan, hukuman, dan juga pematuhan peraturan. Okay, next. Tambahan pula, guru juga perlu membina hubungan yang erat dengan pelajar dalam pembentukan disiplin, kerana hubungan yang baik merupakan dasar pembinaan disiplin yang baik. Guru haruslah menghormati murid, bersifat adil, ikhlas, mesra dan berkasih sayang, serta bersikap anjar dalam menguruskan masalah belajar. Seterusnya adalah menggalakkan disiplin positif. Sebenarnya disiplin terbahagi kepada dua jenis, yaitu disiplin positif dan disiplin negatif. Disiplin positif ini membolehkan seseorang individu memahami sebab-sebab atau rasional sesuatu perilaku adalah dibenarkan dan sebab-sebab sesuatu perilaku adalah dilarang. Manakala disiplin negatif ini hanya mementingkan sifat pematuhan murid tanpa memberi tahu sebab rasional disiplin atau peraturan tersebut, kerana murid hanya mematuhi peraturan tersebut untuk menghindarkan diri daripada hukuman sahaja. Oleh itu, disiplin positif ini perlu dilaksanakan kepada murid-murid. Okay, next. Seterusnya, pihak sekolah hendaklah melaksanakan penyerapan unsur pendidikan sivik dalam kurikulum dalam beberapa mata pelajaran yang ditentukan oleh KPM. Hal ini untuk membentuk sifat-sifat kewarganegaraan yang luhur dan membolehkan murid mempunyai amalan yang mulia. Seterusnya, pihak sekolah juga boleh mengadakan program mentor mentee supaya mentor boleh menjaga kebajikan dan memberi bantuan kepada murid bagi mewujudkan rasa selamat, selesa dan suasana yang berkasih sayang. Next. Okay. Seterusnya, seperti program pembimbingan rakan sebaya juga amat digalakkan kerana ia merupakan satu saluran baru kepada murid-murid yang segan untuk berjumpa dengan kaunselor. Mereka PRS ini merupakan pendengar yang aktif dan juga kawan yang positif yang boleh membantu murid supaya mereka tidak terjebak dalam gejala negatif. Penubuhan kelab pencegahan jenayah juga memberi pendedahan kepada murid tentang jenis-jenis kegiatan
jenayah untuk membolehkan mereka membezakan kegiatan betul dan salah selain meningkatkan disiplin diri mereka. Seterusnya ialah pihak sekolah juga boleh bekerjasama dengan badan luar untuk mengadakan aktiviti kebajikan seperti lawatan ke rumah orang-orang tua atau pusat kanak-kanak berkeperluan khas. Hal ini dapat memupuk amalan kesukarelawan dalam sanubari murid-murid dan juga dalam masa yang sama dapat membentuk nilai murni seperti berempati, baik hati, kasih sayang, syukur dalam rohani mereka, dan mereka lebih mudah menerima rakan-rakan dari berbagai latar belakang atau etnik. Okay, next. Yang terakhir ialah pihak sekolah juga perlulah menggalak penyertaan pelajar dalam aktiviti kurikulum sekolah. Hal ini demikian kerana melalui aktiviti ini dapat membentuk disiplin, rasa tanggungjawab dalam terhadap individu murid-murid tersebut kerana terdapat pematuhan peraturan etika dalam aktiviti tertentu untuk mengawal tingkah laku murid tersebut, dan secara tidak langsungnya amalan-amalan ini akan menjadi satu kebiasaan dalam kehidupan seharian murid tersebut. Sekian, terima kasih. Sekarang saya akan serahkan sesi ini kepada ahli kumpulan yang seterusnya. Terima kasih. Okey, selamat pagi doktor dan rakan-rakan. Saya akan membentangkan bahagian saya iaitu peranan PIBG dalam memupukkan nilai dan disiplin pelajar. Next. Okey. Berdasarkan Akta Pendidikan Malaysia, PIBG patut diwujudkan dan diwajibkan untuk semua sekolah Malaysia. Fungsi PIBG sebagai saluran komunikasi dan interaksi antara guru dan ibu bapa mengenai perkara yang melibatkan komuniti sekolah. Namun, hanya segelintir PIBG sekolah di Malaysia telah memainkan peranan mereka dengan baik. Fenomena yang tidak optimis ini telah memburuk lagi keadaan isu-isu pendidikan yang sedang dialami oleh negara. Next. Jika PIBG tidak berfungsi dengan baik, ia akan membawakan masalah. Salah satu masalah ialah penyampaian informasi yang tidak tepat dari sekolah akan menimbulkan salah faham ibu bapa dengan sekolah. Masalah kedua ialah kegagalan ibu bapa pelajar mendapat informasi terkini sekolah dan terlepas perang untuk menyertai aktiviti sekolah. Next. Peranan PIBG berfungsi dengan baik dengan cara membuka saluran informasi aktiviti sekolah yang serari dengan segera dan tepat dengan pendekatan aplikasi sosial media dan surat menyurat. Dengan cadangan ini, PIBG dapat menggalakkan lebih banyak pelibatan ibu bapa dalam setiap aktiviti. Cadangan kedua ialah ciri-ciri pemilihan AJK PIBG haruslah mempunyai ciri-ciri pelibatan aktif dan minat tinggi. Mempunyai sumber yang baik, cukup, dan memberi komitmen yang tinggi kepada aktiviti sekolah. Okay, next. Cadangan ketiga ialah PIBG harus menyokong aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan minat pembelajaran pelajar. Program-program tersebut boleh diatur dan dianjur oleh pihak sekolah dan disokong oleh PIBG dari segi sumber kewangan dan sumber tenaga. Program-program yang bermanfaat akan memberi kesedaran dan motivasi kepada pelajar untuk belajar dan berjaya dalam pencapaian akademik. Next, cadangan keempat ialah PIBG boleh propagandakan pemantauan perkembangan pelajar dalam adalah peranan warga-warga sekolah termasuk ibu bapa. Mereka lah sebagai rakan kongsi anak mereka bersama-sama mereka untuk maju. Dengan PIBG boleh mengajukan seminar kemahiran dan menjemput pakar-pakar dan berkongsi cara-cara kemahiran memantau pembelajaran dan pengembangan karakter anak-anak kepada ibu bapa pelajar. Next, peranan PIBG boleh melakukan aktiviti meningkatkan interaksi dan komunikasi yang berkesan antara ibu bapa dengan anak.
Kesibukan bekerja sering menjadi alasan ibu bapa untuk berkomunikasi dengan anak dan guru. So, aktiviti harus diaturkan pada masa yang tepat untuk mengurangkan kepentingan ibu bapa dalam aktiviti sekolah. Okay, next. PIBG juga harus berfungsi sebagai pengantaran antara sekolah dan komuniti luar sekolah. Sebagai contoh, komuniti organisasi Tzi Persatuan Menolong Haiwan SPCA, Angkatan Pertahanan Awam APM dan lain-lain agensi. Komuniti luar sekolah mempunyai ilmu dan pengalaman yang amat berharga yang dapat di-sharing, terap dalam program sekolah atau aktiviti sekolah. Seperti bekerjasama untuk mengajukan aktiviti atau program sepenuh hari atau bulan bertema. Okey, rumusan dalam part saya dalam bahagian ini, pendekatan yang terbaik adalah kerjasama antara PIBG dan warga-warga sekolah melibatkan diri dalam aktiviti dan program pendidikan untuk mempengaruhi pelajar. Hubungan kerjasama di antara sekolah dan PIBG sangat penting merancangkan pengembangan karakter dan pencapaian akademik pelajar. Okay, thank you. Oke, seterusnya saya akan membentangkan tentang peranan masyarakat dalam pemupukan nilai dan disiplin. Next, thank you. Berdasarkan buku pengantar antropologi, sebuah etikas mengenai antropologi, masyarakat didefinisikan sebagai satu kesatuan golongan yang berhubungan erat dan mempunyai kepentingan yang sama. Dan berdasarkan anual 2019, pembinaan sesebuah masyarakat mestilah meliputi tata cara kehidupan semata dari sudut fisikal, mental, dan moral. Dalam hal ini kita jelaslah bahwa golongan remaja merupakan aset terpenting dalam kemajuan sesebuah masyarakat. Dan menurut Ibnu Miskawa, seseorang individu tidak dapat mempraktikkan moral yang baik secara menyeluruh jika dia tinggal keseorangan. Jadi, kita jelaslah bahwa masyarakat memainkan peranan penting dalam membentuk nilai dan disiplin pelajar. Next, thank you. Oke, menurut teori behavioris, manusia adalah hasil pembentukan tingkah laku yang dibentuk oleh persekitaran. Dan menurut Pertiwi 2016, proses pembelajaran akan diteruskan jika terdapat motivasi ekstrinsik yang sesuai. Dan kita jelaskan bahwa masyarakat kependaan sekarang lebih menegaskan kepada kekayaan dan harta benda. Dan kanak-kanak akan membesar dengan menjadi individu yang sentiasa mengejar kekayaan dan harta benda. Jadi hal ini menyebabkan nilai-nilai murid akan ketinggalan. Ini menyebabkan pelajar mereka mungkin akan buat sesuatu yang tidak baik seperti menipu dalam peperiksaan, pidato, dan lain-lain. Keadaan ini akan menunjukkan dengan jelas bagaimana nilai masyarakat dapat mempengaruhi personaliti seseorang murid. Sebaliknya, jika nilai-nilai dan norma-norma masyarakat adalah sehat, individu akan membesar dalam situasi yang menjadi seorang yang bertanggung jawab dan berdedikasi. Next, thank you. Menurut pelajaran operan yang diperkenalkan oleh P.F. Skinner, tingkah laku akan berulang dengan pemberian ganjaran yang diberikan. Jadi, pihak masyarakat yang lebih dewasa hendaklah menegur dan menasihati remaja yang berkelakuan menjolok mata dan tidak menepati norma-norma masyarakat yang unggul. Dan jika perlu, ahli masyarakat boleh menghubungi pihak sekolah jika ternampak pelajar yang merokok atau konten sekolah. Ahli masyarakat yang prihatin dengan sikap negatif pelajar pasti akan membantu dalam mengatasi masalah disiplin pelajar. Dan seterusnya, penerimaan masyarakat kepada pelajar bermasalah mesti ke arah yang positif bagi mendorong mereka beralih ke jalan yang sepatutnya. Next, thank you. Oke, seterusnya saya akan menerangkan peranan masyarakat dengan memberi komitmen kepada pihak sekolah. Dan masyarakat setempat dia boleh membentuk gejala dengan menegur perbuatan buruk atau membuat aturan kepada pihak berkuasa. Contohnya, jika ada masalah penting dalam kalangan pelajar, masyarakat setempat dia boleh membentuk
Gejala ini dengan memantau lokasi-lokasi yang sering menjadi tempat berkumpul pelajar atau meminta bantuan pihak polis untuk mengawasi lokasi hotspot. Nah, ahli jabatan masyarakat setempat boleh memberi kerjasama kepada sekolah. Dengan ini, pihak sekolah dia boleh melakukan siasatan untuk mengenal pasti pelajar yang penting dan menghubungi pihak berkuasa tempatan seperti pihak polis untuk membuat rondaan di kawasan-kawasan tersebut. Jadi, kita jelaslah bahawa komitmen masyarakat adalah penting dalam pemupukan nilai dan disiplin pelajar. Next, thank you. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang peranan masyarakat dalam menyokong aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah. Hubungan antara masyarakat dan pihak sekolah adalah penting. Masyarakat perlu memberi kerjasama kepada pihak sekolah dalam berbagai aktiviti atau program yang dijalankan oleh pihak sekolah. Komitmen masyarakat adalah penting untuk memastikan segala aktiviti itu mampu dilaksanakan dengan baik dan mencapai objektif. Dan melalui penglibatan seperti polis, pompa, jawatan kuasa ketua kampung, agensi-agensi kerajaan atau bukan kerajaan, segala aktiviti akan dijalankan dengan lancar. Dan masyarakat boleh mengenal pasti masalah, menyokong program dan membantu dalam pengurusan sebelum dan selepas krisis berlaku. Dan berbagai bentuk bantuan daripada pihak masyarakat perlu diberikan kepada sekolah. Contohnya, bantuan keuangan. Bantuan keuangan boleh digunakan untuk menjalankan segala aktiviti secara lancar atau berkesan. Next, thank you. Okay. Menurut Hamidah Sulaiman 2005, perkembangan individu boleh dipengaruhi oleh pendekatan kepada sumber teknologi yang terdapat di alam kehidupannya. Sumber teknologi ini adalah merujuk kepada maklumat-maklumat yang diperolehi daripada bahan-bahan bacaan, contohnya surat khabar, majalah, iklan, film, radio, television, dan sebagainya. Dengan ini kita jelaslah bahawa sumber teknologi yang sehat dapat meningkatkan kadar perkembangan kognitif, emosi, dan sosial. Sebaliknya, karena itu dia digerakkan dengan sumber teknologi yang berunsur keganasan atau kejaliman, yang akan membentuk sikap yang negatif dan personality yang tidak diingini. Oke, dalam ini media massa seperti television, next slide yang sebelum ini. Okay. Dalam ini media massa seperti television atau surat khabar juga perlu memainkan dalam pemupukan nilai dan disiplin. Contohnya, tanpa pelajar yang terlibat dalam masalah disiplin boleh disiapkan untuk dijadi pengajaran kepada pelajar yang lain. Dan pada masa yang sama, program-program yang menunjukkan aksi ganas mesti dihentikan oleh pihak media massa. Next, thank you. Seterusnya ialah peranan artis melalui media massa. Artis dianggap sebagai ikon atau fenomena sosial yang dapat menarik minat remaja. Jadi menurut Atta, mereka dapat menyertai nilai positif terhadap remaja. Sebaliknya, kalau kelakuan atau pelibatan artis itu dia tidak baik, akan memberikan pengaruh yang besar kepada murid-murid tertentu. Jadi, seseorang artis atau idol dan media massa dia mesti menunjukkan image yang baik lah untuk mempengaruhi remaja-remaja. Okay, thank you. Itu saja dari saya. Okey, selamat sejahtera doktor dan rakan-rakan sekalian. Sekarang saya akan membentangkan tentang peranan undang-undang untuk memupuk nilai dan disiplin dalam kalangan murid. Okey, jadi kita boleh nampak masalah disiplin dan jenayah seperti kes rogol, cedera orang lain, mencuri, buli dan buli cyber kerap berlaku dalam kalangan murid. Jadi antara sebab-sebab berlaku perkara-perkara tersebut ialah undang-undang yang kurang ketat dan masalah sikap murid yang tidak dibetulkan dengan cara yang bersesuaian. Okey, jadi pihak berkuasa dan undang-undang penting untuk membantu dalam mengurangkan masalah disiplin murid. Jadi peranan undang-undang dalam menyelesaikan masalah disiplin murid. Jadi yang pertama sekali kita perlu menguatkan kuasa undang-undang sedia ada. Contohnya, mengkaji dan mengemaskan perkeliling mengenai disiplin murid. Jadi peraturan-peraturan disiplin sekolah 1959 merupakan peraturan yang biasa digunakan untuk mengawal disiplin murid di sekolah. Jadi kita boleh lihat peraturan-peraturan ini memang sudah lama, 60 lebih tahun. Jadi ini memang outdated lah. Jadi kita perlu
pihak berkuasa perlu mengkaji semula dan mengemaskini perkeliling-perkeliling tersebut, dan peraturan yang dapat memenuhi kehendak semasa patut diperkenalkan. Contohnya undang-undang yang berkaitan dengan anti-bully cyber, dan contohnya Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dia kurang berefektif dalam menyelesaikan masalah bully cyber yang berlaku di sekolah. Okey, sebab undang-undang ini dia agak umum. Seterusnya, program penempatan polis di sekolah merupakan salah satu cara untuk mengurangkan masalah disiplin murid di sekolah. Pihak sekolah perlu bekerjasama dengan pegawai perhubungan sekolah, contohnya PPS, yang terdiri daripada pegawai polis, untuk memantau masalah disiplin dan masalah jenayah yang kerap berlaku di sekolah sebagai bantuan kepada guru dan pihak pengurusan untuk menyelesaikan masalah disiplin murid. Contohnya kalau murid ada melakukan sesuatu perkara yang memang lebih daripada kuasa cikgu, jadi cikgu, guru boleh mendapat pandangan daripada pihak berkuasa dan pegawai perhubungan sekolah PPS untuk mendapatkan cara untuk menyelesaikan masalah murid tersebut. Okey, murid-murid akan lebih bertanggungjawab sekiranya terdapat polis di sekolah sebab mereka mungkin rasa takut kepada polis atau mereka akan berfikir sebelum mereka berdintaklah sebab mereka takut polis akan mengambilkan tindakan terhadap mereka. Okey, yang kedua, PPS ini juga bagus tapi dia perlu digaji semula. Okey, untuk memenuhi keperluan semasa. Jadi PPS ini dia perlu memberi kempen atau ceramah berkaitan dengan kesan melakukan jenayah dan masalah disiplin dalam kalangan murid. Okey, sentiasa memberi didikan kepada murid berkaitan dengan kesan cyberbully dan melakukan jenayah di luar waktu persekolahan. Jadi kita boleh nampak sekarang merupakan zaman yang penuh dengan alat-alat komunikasi. Jadi kes bully cyber memang biasa berlaku dalam kalangan murid. Jadi perkara-perkara ini perlu dididik kepada murid supaya mereka tidak melakukan sesuatu perkara yang tidak betul melalui internet. Okey. Selain itu, PPS juga bertanggungjawab untuk memantau dan memberi tindakan kepada murid untuk mematuhi undang-undang dan peraturan semasa. Contohnya, sekarang kan wabak COVID-19, jadi mematuhi SOP di sekolah memang perkara yang sangat penting dan ini merupakan undang-undang. Sekiranya kita mengingkar undang-undang ini, kita boleh didenda ataupun disaman. Jadi di sekolah juga PPS bertanggungjawab untuk memantau murid-murid supaya mereka mematuhi SOP pada setiap masa. Okey. Disiplin sebagai bidang tugas kepada guru. Yang pertama sekali, pihak berkenaan seperti KPM perlu menetapkan menyelesaikan masalah disiplin murid dan pembubuhan nilai dalam perkeliling guru. Menetapkan sekurang-kurangnya satu sasaran kerja yang berkaitan dengan disiplin murid dalam keberhasilan tahunan guru. Jadi sebagai seorang guru kita boleh lihat setiap tahun kita akan dinilai. Dan program itu ialah PBPPP dan setiap tahun kita ada sasaran guru yang patut mencapai. Jadi dalam perkara ini kita patut sekurang-kurangnya menetapkan satu perkara, satu sasaran yang berkaitan dengan disiplin murid supaya guru akan berusaha untuk menyelesaikan masalah disiplin murid di sekolah. Dan guru patut sentiasa mempunyai pemikiran bahawa menyelesaikan masalah disiplin murid bukan sahaja tugasan bagi guru penolong kanan sahaja ataupun pihak pengurusan sekolah sahaja, tetapi guru akademik biasa juga memainkan peranan yang penting. Okey. Jadi undang-undang berkaitan dengan penyelesaian masalah disiplin murid. Contohnya, hukuman. Memberi kuasa kepada guru akademik biasa untuk memberi hukuman yang munasabah kepada murid bermasalah disiplin. Dan perkara-perkara berkaitan dengan cara penyelesaian masalah disiplin murid patut ditulis dengan jelas dalam undang-undang untuk mengelakkan guru menyalahgunakan kuasa dalam situasi tersebut. Dan undang-undang yang ditetapkan patut jelas dan terperinci untuk mengelakkan guru-guru disalahkan oleh mana-mana pihak semasa menyelesaikan masalah disiplin murid. Dalam perkara ini kita boleh tahu, jadi memang perlu ada satu undang-undang yang dapat menjaga kebajikan guru dan menerangkan apa yang boleh dilakukan oleh guru untuk menyelesaikan masalah disiplin murid. Contohnya guru berkuasa untuk memberi hukuman kepada murid yang bermasalah disiplin
dan hukuman itu perlulah munasabah, dan hal ini dapat membantu supaya masalah disiplin murid dapat dijelaskan dan diselesaikan dengan lebih efektif. Contohnya, undang-undang yang tidak dapat menjamin kebajikan guru akan menyebabkan guru tidak dapat menyelesaikan masalah disiplin murid dengan efektif. Berdasarkan gambar ini kita boleh nampak ada guru yang disalahkan oleh ibu bapa sebab guru merotan murid kerana murid melakukan masalah disiplin ataupun melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau dia ada undang-undang yang bersesuaian, guru tidak dapat melakukan dan menyelesaikan masalah disiplin murid dengan baik. Okey. Seterusnya, mengetatkan undang-undang sedia ada dan mengubah akta baharu. Contohnya Akta Kawalan Tembakau dan Merokok untuk mengetatkan undang-undang berkaitan merokok dan membeli rokok di bawah umur 21 tahun. Undang-undang berkaitan dengan penyalahgunaan internet dan cyberbullying perlu dirancang dan digubah. Akta berkaitan dengan penyalahgunaan data dan menjual data perlu diperketatkan dan dikemas kini. Okay, dan undang-undang berkaitan dengan buli patut diperketatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah disiplin murid. Okey, untuk memperkenalkan undang-undang yang baru dan mengetatkan undang-undang sedia ada, jadi KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia patut bekerjasama dengan berbagai pihak, contohnya KPM, KKMM, KPWKM dan juga MITI. Memperketatkan Akta Juvana 1947. Jadi Akta Juvana ini dia menerangkan bahawa individu berumur 18 tahun ke bawah perlu bertanggungjawab terhadap segala perkara yang dilakukan oleh diri sendiri. Jadi Akta Juvana ini juga membolehkan ibu bapa untuk dipertanggungjawabkan oleh mahkamah berkaitan dengan salah laku anak-anak mereka adalah antara langkah yang wajar bagi menangani masalah jenayah dalam kalangan murid. Dalam undang-undang juga perlu diintegrasikan dalam pelajaran murid, contohnya dalam pendidikan sivik ataupun PKJR, iaitu pendidikan keselamatan jalan raya. Okey. Kesimpulan bagi peranan undang-undang. Undang-undang negara yang teratur dan kukuh dapat memastikan masyarakat berfikir dengan rasional sebelum melakukan sesuatu perkara. Dan berbagai pihak patut bekerjasama untuk mendidik generasi baru tentang kepentingan mematuhi undang-undang bagi mencapai keharmonian dan keamanan negara. Okey, terima kasih Saudari Beng. Sekarang Ayah akan membincangkan tentang mini kajian yang telah dijalankan, iaitu peranan Persatuan Ibu Bapa dan Guru, PIBG dan Kumpulan Sokongan Ibu Bapa, KSIB dalam pemupukan nilai murni dan disiplin. Seterusnya, di sini Yap ingin menjelaskan bahawa PIBG atau KSIB ini diketuai oleh ibu bapa dan pihak sekolah, iaitu guru-guru dan pentadbiran di sekolah. Kepentingannya ialah untuk menangani isu atau masalah murid dengan memahami proses pembelajaran termasuk sosial dan disiplin murid. Di sini terdapat surat JPEL PKAM 5114/26 jilid 2 serta PPPM 2013 dan 2025 anjakan ke-9 telah menegas bahawa ibu bapa perlulah sentiasa bekerjasama dengan sekolah untuk menjayakan program-program sekolah. Tujuannya ialah terdapat satu pemufakatan antara ibu bapa dan guru demi kebaikan pelajar dan sekolah. Seterusnya, satu kajian telah dicari oleh Yap, iaitu reka bentuk profil amalan terbaik pengurusan disiplin murid oleh Nur Azam Hamzah, Muhammad Faizal Ghani, Nur Fariza dan Mishati. Okey, di sini mereka telah
mencadangkan beberapa peranan PIBG yang boleh diambil. Yang pertama ialah penglibatan PIBG dalam jawatan kuasa pengurusan disiplin sekolah. Nombor 1 ialah membincangkan tentang masalah disiplin bersama-sama, seterusnya melaksanakan program peningkatan disiplin murid, dan akhir sekali buat semakan peraturan disiplin bersama-sama. Yang kedua ialah pemufakatan pemupukan nilai murni dan disiplin. Terdapat perbincangan tingkah laku murid di antara ibu bapa, dan ibu bapa akan melaksanakan pemupukan ini di rumah manakala guru melaksanakan pemupukan ini di sekolah. Yang ketiga ialah peranan PIBG. Sepatutnya PIBG perlulah memilih orang yang lebih Sepatutnya ahli jawatan kuasa PIBG menjadi orang tengah untuk membujuk ibu bapa yang lain untuk melibatkan diri dalam program serta memberikan sokongan kepada pihak sekolah. Yang terakhir ialah menghebahkan maklumat sekolah dengan mengetahui kefahaman ibu bapa dan guru mengenai tugas dan tanggungjawab bersama. Seterusnya ialah kajian daripada Tapela Bulala dan Tisipiso Mandua. Kajian ini adalah mengenai the extent involvement of Parent-Teacher Association in the management of primary school. Peranan ibu bapa yang dicadangkan ialah nombor 1, ibu bapa melawat ke sekolah untuk membuat pemantauan terhadap disiplin murid dan bertindak aktif untuk mengetahui tingkah laku anaknya di sekolah. Yang kedua ialah mendapatkan latihan cara mendidik anak. Nombor 1 ialah mengkongsi ilmu daripada ibu bapa. Yang kedua ialah menjalankan program mengajar cara mengendali gelagat pelajar oleh guru kepada ibu bapa. Yang terakhir sekali ialah mewujudkan hubungan baik dengan guru dengan menghadiri aktiviti sekolah bersama anak seperti gotong royong dan sukaneka. Okay. Seterusnya saya akan menjemput Saudari Heng untuk membuat rumusan. Akhirnya, seperti penyataan yang dibuat oleh Chandra Das Gupta dan Pradip Biswa 2018. Pendidikan nilai dan disiplin adalah sangat penting untuk menanamkan rasa humanisme dalam diri pelajar, selain perhatian terhadap orang lain dan negara. Saudara dan saudari sekalian, masyarakat yang harmoni terdiri daripada rakyat yang berpengetahuan dan berakhlak mulia. Untuk mencapai matlamat ini, semua lapisan masyarakat hendaklah berganding bahu untuk mengatasi masalah disiplin dan menanam nilai-nilai murni di kalangan pelajar dari bangku sekolah, kerana mereka lah harapan pembangunan negara kita pada masa depan. Inilah pembentangan dari kumpulan kami, iaitu kumpulan 2. Sekian, terima kasih.